Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak yang dikasihi sekalian, bertemu kita lagi dalam kelas Pendidikan Islam setelah 1 minggu kita bercuti. Baik, hari ini kita akan masuk dalam bidang sirah dengan tajuk yang baru, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung. Kamu boleh bersedia dengan buku teks kamu muka surat 150. Tajuk hari ini, Nabi Muhammad pemimpin agung. Ini di atas sekali, Nabi Muhammad pemimpin agung. Baik. Kita tengok dulu kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang amanah dan menepati masa. Itu kepribadian Nabi. Maksud Nabi ini seorang yang bagaimana? Yang pertama, Nabi ini amanah dan menepati masa. Yang kedua, Nabi kuat beribadah, banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Muhammad seorang yang penyayang dan juga merendah diri. Rendah diri ni maksudnya walaupun kita hebat, ialah seorang nabi tapi Nabi merendahkan dirinya, maksudnya bersifat tawaduk. Yang seterusnya, bertanggungjawab dan menghormati orang lain. Itu Nabi Muhammad. Yang seterusnya, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memelihara hubungan dengan manusia. Itu Nabi Muhammad. Yang seterusnya, suka membantu, menghindari perkara sia-sia, dan yang ini menjaga tutur kata dan adab sopan. Nabi seorang yang sangat beradab dan menjaga tutur katanya. Okey, kita seterusnya. Kita tengok pula. Ini dia sambung sikit lagi. Nabi juga seorang yang mengasihi orang tua dan kanak-kanak. Nabi sayang dan kasih kepada orang tua dan juga kanak-kanak. Nabi juga sabar dan sentiasa bercakap benar. Nabi tak bercakap bohong, ya. Dan juga Nabi suka bersedekah, tenang dan juga pemaaf. Itulah kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat unggul, yang mesti kita contohi. Baik, hari ini kita nak tengok Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin. Baik, sebelum itu kita tengok dulu apa maksud pemimpin. Pemimpin bermaksud individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Mudah untuk kamu faham, pemimpin ini adalah ketua. Sesiapa sahaja yang dilantik menjadi ketua, maka dia adalah pemimpin. Tak kiralah ketua kelas kah, ketua di sekolah kah, ketua di negeri kah, atau ketua negara, maka dia adalah pemimpin kepada orang yang berada di bawahnya. Maka pemimpin itu adalah ketua. Okey, baik. Jadi hari ini ramai orang menjadi pemimpin. Kan? Ramai orang menjadi pemimpin. Jadi sebagai umat Nabi, kita mesti mencontohi bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin. Baik, kita tengok pula peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin. Baik, kita tengok di sini, mudah saja. Ustaz baca, kamu dengar, ya. Ustaz baca yang ini dulu. Yang ini. Ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin masyarakat. Okey, sebagai pemimpin masyarakat, apa peranan Nabi Muhammad? Yang pertama, menyatu padukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum. Yang kedua, menyemai sikap hormat menghormati dan toleransi dalam masyarakat.
Yang ketiga, berganding bahu antara pemimpin dengan rakyat. Maksudnya pemimpin bekerjasama dengan rakyat. Yang keempat, tidak menggunakan kekerasan dan paksaan. Nabi Muhammad tidak menggunakan kekerasan dan juga tidak memaksa. Yang kelima, memupuk nilai murni dalam masyarakat. Nabi didik masyarakat dengan nilai-nilai yang baik. Yang ke apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam, menjadikan masjid sebagai pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam. Dan yang ketujuh, menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Okey, baik. Itu peranan Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat. Kita tengok pula apa peranan Nabi Muhammad SAW sebagai ketua tentera. Nabi Muhammad juga ketua tentera ya. Tengok di sini. Yang pertama, Nabi Muhammad menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara-negara luar. Maksudnya Nabi Nabi offer, Nabi tawarkan perdamaian. Nabi tidak mau berperang. Nabi tawarkan untuk berdamai dengan kabilah-kabilah lain dan juga negara-negara luar. Ya, Nabi Islam bukan sukakan peperangan ya. Yang kedua, merancang strategi peperangan. Maksudnya bila dalam keadaan yang tidak dapat dielakkan lagi, bila ada ancaman daripada musuh, maka Islam akan berperang. Bukan saja-saja nak perang, tidak. Tapi bila dalam keadaan yang memerlukan, maka Islam akan berperang. Dan bila berperang, Nabi akan merancang strategi peperangan. Tak boleh pergi perang macam tu je, tak boleh, kena rancang strategi. Jadi, Nabi sebagai ketua tentera, Nabi berperanan merancang strategi peperangan. Yang ketiga, Nabi mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana. Ya, Nabi berperanan sebagai seorang ketua yang mengetuai peperangan. Bukan Nabi hantar tenteranya, Nabi rehat di rumah. Tidak. Nabi turut menyertai peperangan, mengetuai peperangan dengan tenang dan bijaksana. Yang keempat, Nabi menjaga adab ketika berperang seperti tidak merosakkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Apa adabnya bila kita berperang? Kita tak boleh rosakkan tumbuh-tumbuhan, tidak boleh rosakkan bangunan, tak boleh rosakkan rumah ibadat, kita tak boleh bunuh kanak-kanak dan juga perempuan. Banyaklah adab-adab yang berperang yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu peranan Nabi ketika menjadi ketua, sebagai seorang ketua tentera. Kita tengok pula Nabi Muhammad SAW sebagai ketua hakim. Ini Nabi pun jadi hakim ya. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagai asas menjatuhkan hukuman. Nabi tidak menjatuhkan sebarang hukuman pada sesuatu kesalahan dengan hawa nafsu baginda. Tidak, Nabi akan berpandukan kepada Al-Quran dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi menjatuhkan hukuman dengan adil dan saksama serta berpendirian tegas. Hatta jika yang salah itu adalah sahabat, Nabi tetap akan hukum. Hatta yang salah itu anak Nabi sendiri pun Nabi akan hukum. Sebab Nabi sentiasa adil dan saksama dan berpendirian tegas. Yang ketiga, Nabi menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Maksudnya, kita kena tiru Nabi lah. Bila kita nak jatuhkan hukuman, hakim kena tiru Nabi. Nak jatuhkan hukuman, kena ada bukti dan juga saksi. Tak boleh tuduhan yang tidak berasas. Tak boleh. Yang seterusnya, Nabi Muhammad SAW sebagai perancang ekonomi negara. Jangan main-main ya, Nabi sebagai seorang perancang ekonomi negara. Yang pertama, Nabi menghapuskan dasar ekonomi jahiliah. Apa? Dasar ekonomi jahiliah ni banyak unsur penindasan, banyak unsur riba dan sebagainya. Nabi hapuskan dan Nabi wujudkan dasar ekonomi Islam yang adil dan tidak menindas. Yang ketiga, Nabi memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya. Yang keempat, Nabi mengagihkan zakat kepada mereka yang layak. Dan yang kelima, Nabi membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan penipuan. Maksudnya, dalam konsep ekonomi Islam yang Nabi wujudkan itu, bebas daripada riba, rasuah dan juga penipuan. Itu peranan Nabi sebagai
perancang ekonomi. Di sini kita belajar 4 peranan Nabi. Yang pertama, peranan Nabi sebagai pemimpin masyarakat. Kita dah tengok tadi. Yang kedua, peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua tentera. Yang ketiga, peranan Nabi sebagai ketua hakim. Dan yang keempat, peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perancang ekonomi negara. Itulah peranan-peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin ataupun ketua nombor 1 negara Islam Madinah pada ketika itu. Itu dalam konteks pentadbiran negara. Dalam konteks kekeluargaan, Nabi Muhammad juga sebagai seorang bapa, sebagai seorang atuk. Kita tengok di sini, nombor 1 ni. Nabi Muhammad SAW seorang pemimpin keluarga yang dikagumi. Baginda seorang suami dan bapa yang penyayang dan adil. Baginda mendidik isteri-isteri dan anak-anak dengan sabar. Nabi Muhammad SAW juga seorang datuk yang suka bergurau dengan cucu. Dalam bergurau ada didikannya. Subhanallah, hebatnya Nabi Muhammad SAW kita. Mari kita amalkan salawat sebagai tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah Nabi. Bukan sekadar berperanan sebagai seorang pemimpin negara, pemimpin tentera, sebagai seorang ketua hakim dan sebagainya. Nabi Muhammad juga berperanan sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, sebagai seorang ayah dan sebagai seorang datuk. Jadi maksudnya kita orang Islam ni kena contohi Nabi, kena teladani Nabi. Kalau kita jadi pemimpin, maka kita kena jadi pemimpin yang mengikuti contoh yang telah Nabi tunjukkan. Kalau bukan semua orang jadi pemimpin, kalau kita tak jadi pemimpin sekalipun, di kalangan kita ada yang menjadi ayah, ada yang menjadi suami, ada yang menjadi datuk, maka boleh mencontohi Nabi bagaimana Nabi menjadi pemimpin sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami dan juga datuk. Pokok pangkalnya dalam kehidupan kita ni mesti mencontohi apa yang telah Nabi tunjukkan. Itu mudahnya begitu. Baik, Ustaz Asal cukup sekadar itu pada minggu ini. Minggu depan kita akan sambung pula ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang unggul. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.